Okey, hai, selamat pagi. Jadi untuk kali ini, cikgu akan bincangkan tentang jawapan bagi latihan yang diberikan semalam. Okey, untuk soalan 3 ni sebenarnya cikgu dah bagi dah semalam, tapi cikgu akan ulang semula lah. Okey, cari punca bagi persamaan kuadratik berikut menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, kalau kamu ingat semula, macam mana kita nak buat pemfaktoran ni, kita gunakan pendaraban silang ataupun teknik rama-rama. Benda ini adalah A untuk C, AX kuasa 2, C dan juga B. Okey, untuk ini kita boleh terus masukkan ke dalam kita punya gambar rajah lah. Jadi P kuasa 2 adalah bahagian A kita, C kita adalah 10 dan B adalah negatif 7P. Okey. Kemudian P darab P dapat P dan untuk darab 10, 5 darab 2 dapat 10. Kemudian darabkan silang 5P dan P darab 2 jadi 2P. Kita nak dalam bentuk negatif, maka kita boleh tambahkan negatif kedua-dua sini. Sebab negatif 2 darab negatif 5, kita masih dapat jawapan positif 10. Maka ini nanti dia akan jadi negatif lah. Maka faktor pertama kamu adalah P tolak 5 dan faktor kedua kamu adalah P tolak 2. Okey, sekejap. Okey, sekarang kita dah ada faktor pertama, faktor kedua yang akan sama dengan kosong. Kita masih ada sama dengan kosong di sini. Jadi, bila kita ada dua kurungan seperti ini, kita sebenarnya boleh buat P tolak 5 sama dengan kosong, maka P sama dengan 5. Satu lagi, P tolak 2 sama dengan kosong, maka P akan jadi 2. Okey. Jadi seterusnya, tulis persamaan berikut dalam bentuk am. Seterusnya, selesaikan persamaan kuadratik tersebut. Bagaimana bentuk am? Bentuk am adalah AX. Sekarang kita Y kan? Kita gunakan Y kuasa 2 tambah Y tambah C sama dengan kosong. Ini adalah persamaan am. Sorry. AY kuasa 2 tambah BY tambah C. Okey. Jadi untuk ini, bagaimana kita nak jadikan dia dalam bentuk am? Kita akan kembangkan semua yang adalah Y darab 6, kita ada 6Y. Tolak Y darab Y. Y darab negatif Y sama dengan negatif Y kuasa 2 sama dengan 2Y kuasa 2 tolak 5Y tambah 10. Persamaan am dia perlukan ada sama dengan kosong. Jadi semua persamaan di sebelah kanan ni kita akan alihkan ke sebelah kiri. Jadi 6Y tolak Y kuasa 2. Okey, masih sama tadi. Okay, kita buat satu-satu ah. 2Y kuasa 2 kita pindahkan jadi negatif 2Y kuasa 2. Negatif 5Y dia akan jadi positif 5Y dan positif 10 akan jadi negatif 10 sama dengan kosong. Okey. Kamu boleh susun atur semula. Tapi kalau cikgu akan terus macam ni lah. Y kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 5Y tolak 10 sama dengan kosong. Okey. Jadi kita akan tolakkan mana yang samalah. Yang pertama yang sama adalah Y kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 sama dengan negatif Y kuasa 2 tambah 11Y tolak 10 sama dengan kosong. Okey. Jadi macam mana kita nak buat persamaan dia? Sama ada kamu nak buat pendarab silang macam ini ataupun cikgu ada satu teknik yang mungkin memudahkan kamu. Bagaimana teknik tersebut? Cikgu akan buka kalkulator dulu. Ataupun kamu boleh rujuk kalkulator kamu. Tekan shift. Cikgu tulis sini. Tekan shift pada kalkulator dan tekan mod dan cari shift mod dan cari perkataan. Oh sorry, tak payah shift. Silap.
Ada kalkulator dia perlukan shift. Kalkulator cikgu dia perlukan mod sajalah. Kamu tekan mod dan cari perkataan EQN. Okey, dan tekan nombor yang menunjukkan EQN. Kalau kalkulator cikgu dia cakap 5 sama dengan EQN, maka cikgu akan tekan 5 lah. Okey, dan pilih persamaan dalam bentuk arm yang kita nak. Yang ada 1 kuasa 2, 1 Y dan 1 C sama dengan kosong. Kalau cikgu 3. Okey, dan masukkan nilai A, B dan C. Macam mana kamu nak tentukan nilai A, B dan C? Okey, kita akan buat persamaan negatif Y kuasa 2 tambah 11 Y tolak 10 sama dengan kosong. Okey, dari sini kita lihat ini adalah yang pertama kamu akan lihat. A Y kuasa 2. Tapi kita nak A sahaja, jadi kita cancel out kuasa 2. Maka yang tinggal adalah negatif. Negatif apa? Negatif 1. Sebab negatif 1 darab Y kuasa 2 sama dengan uh, darab Y kuasa 2 sama dengan negatif Y kuasa 2. Maka A kita sekarang adalah negatif 1. Masukkan A kita adalah negatif 1. B adalah sini 11. Dan C adalah negatif 10. Okey, mari kita cuba. A adalah negatif 1, B 11, C negatif 10. Okey, maka kamu akan dapat jawapan dia di sini. Kamu akan dapat X. X sama dengan 10. Satu lagi X sama dengan 1. Okey, jadi bagaimana? Ini adalah jawapan kamu, tapi kalau kamu terus tulis jawapan kamu seperti ini dalam ujian, kamu akan kehilangan markah lah. Jadi, apa yang kamu perlu tambah di bawah ni nanti, untuk mendapatkan X sama dengan 10, cikgu tambah di sini ya, sambungan dia di sini. X tolak 10 dan X tolak 1 sama dengan kosong. Kalau jawapan yang kamu dapat dari kalkulator adalah positif, maka kamu punya faktor di sini akan jadi negatif. Kenapa? Sebab bila kita buat seperti ini tadi, okey, kita cuba. X tolak 10 sama dengan kosong, maka X akan jadi 10. Okey, jadi jawapan ini adalah sama dengan yang kita jumpa daripada kalkulator tadi. Okey, X tolak 1 sama dengan kosong, maka X adalah 1. Ini pun sama dengan jawapan yang kita dapat dari kalkulator. Okey, ini lebih menjimatkan masa untuk kamulah. Okey, kamu tekan mod, ada sesetengah dia perlu tekan shift. Okey, mod, lepas tu cari perkataan EQN. Kalau 5 sama dengan EQN, maka kamu akan tekan nombor 5. Kemudian cari bentuk arm kita. Okey, dia ada banyak bentuk equation di sana. Jadi kita cari bentuk arm kita. A X kuasa 2, dia akan guna X A X kuasa 2 tambah BY tambah C sama dengan BX, sorry. Sama dengan kosong. Dan kamu akan masukkan nilai A, B dan C kamu. Okey. Okey, itu untuk soalan 3. Dan kita lihat soalan 4. Masih lagi dalam topik yang sama, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Jadi Karina adalah 3 tahun lebih tua daripada adiknya. Hasil darab umur mereka ialah 18 jika adik Karina berumur K tahun. Bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan K. Okey. Jadi Karina adalah 3 tahun lebih tua daripada adiknya, maka hasil darab adik Karina ialah Karina 3 tahun lebih tua. Anggapkan Karina sebagai X. Okey. Yang kita tak tahu. Tapi, oh sorry belum tapi. Adik dia adalah K. Jadi, oleh kerana Karina ni adalah 3 tahun lebih tua, Karina X ni sama dengan K tambah 3. Makna kalau adik dia 10 tahun, Karina akan jadi 13 tahun. Kalau adik dia 12 tahun, Karina akan jadi 15 tahun. Seperti itulah. Okey.
Jadi di sini dia tulis hasil darab umur mereka ialah 18. Jadi sekarang kamu ada umur Karina dan umur adik Karina. Jadi hasil darab adalah K tambah 13 darab dengan K sama dengan 18. Kamu kembangkan sebab kita nak satu persamaan kuadratik. Jadi kamu kembangkan, kamu akan dapat K kuasa 2 tambah 13 K sama dengan 18. Persamaan kuadratik sama dengan kosong. Jadi 18 pindah ke sebelah kiri. K kuasa 2 tambah 13 K tolak 18 sama dengan kosong. Okey. Jadi ini adalah persamaan kuadratik bagi umur adik Karina iaitu K. Okey, dalam sebutan K. Okey, kemudian kita lihat soalan B, raja di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Okey, tinggi dia 12. Lebar dia adalah Panjang dia adalah y tolak 4 dan lebar dia adalah y. Bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi isi padu kuboid di dalam sebutan y. Isi padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjang dia adalah, panjang sini sorry. Panjang adalah y darab lebar, lebar dia adalah y tolak 4 darab lagi dengan 12. Kita darab satu-satu. Kita darab y dahulu. Y kuasa 2 tolak 4y darab lagi dengan 12. Okey, kita buat satu-satu. Jadi, sini kita akan dapat 12y kuasa 2 tolak 40 negatif 48y. Ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik dia mesti sampai sini sahaja. Persamaan sama dengan kosong. Okey. Isi padu kuboid itu ialah 252 cm padu. Tulis satu persamaan kuadratik bagi sebutan y. Okey, tadi kita tahu ini adalah ungkapan daripada isi padu kuboid yang kita dapat daripada gambar rajah kan. Maka 12 y kuasa 2 tolak 48y akan sama dengan 252 cm kuasa 2. Ini tak payah letak unit lah. Dia nak persamaan sama dengan kosong. Maka kita akan dapat 12y kuasa 2 tolak 48y tolak 252 sama dengan kosong. Kemudian kamu permudahkanlah. Okey, bagaimana kamu nak permudahkan? Sekejap. Okey. Kita cuba. Kita lihat 12, 48, 252 ini adalah nombor genap. Okey. Kamu cuba untuk bahagikan dengan y 12 dahulu. Okey. Adakah semua nombor ini boleh dibahagikan dengan 12? Kita cuba 12 bagi 12 kita akan dapat 1 maka y kuasa 2 tolak 48 bahagi 12 sama dengan 4 maka kita ada 4y negatif 252 bahagi 12 kita akan dapat 21 maka ini 21 sama dengan kosong. Okey, maka ini adalah persamaan kuadratik bagi isi padu kuboid yang mana kita boleh gunakan untuk mencari nilai y nanti. Okey, jadi itu sahaja untuk penerangan. Kalau masih ada yang tak faham, kamu boleh tanya soalan nanti ya. Okey, jadi nanti cikgu akan bagikan latihan yang baru dan sila buat. Kalau belum buat ini, kamu boleh salin terus di dalam buku latihan kamu. Okey, terima kasih.